感谢主，今天很荣幸可以来到这代教会，跟你们分享神的话语。今天我们的主题就是活在神的光中。今天是人呢，弟兄要帮我翻译。Hello，Sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. 之前我们来一个祷告。Bapa kami syurga, 天父，阿爸天父，pada hari ini 今天 kami datang ke dalam hadirat-Mu Bapa. 我们来到你同在，Kami menyerahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. 我们把我们世界生活里面全部交托在你身上。Sebelum kami belajar tentang firman-Mu ya Bapa, 当我们在读你的话语的时候，kiranya Engkau menjamah setiap hati kami, 你来祝福我们，menjamah setiap telinga kami, 给我们的耳朵都听见。karena firman-Mu selalu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. 因为你说信心是来自你的话语，Bapa, biarkanlah Engkau sendiri yang menjamah telinga rohani kami. 神你来祝福我们的耳朵，Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menjamah setiap hati kami. 让圣灵充满我们，Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. 来我们去听你的真理。Karena firman-Mu adalah terang di dalam kehidupan kami. 因为你的话也就能运用在我们生活里 Engkau juga berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, Bapa. 也让我在这个时候呈现神的话语时，Kiranya Engkau yang selalu mengurapi setiap lidah hamba-Mu ini ya Bapa. 圣灵来充满这里所听到的每个人。Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini itu datangnya dari Engkau, Bapa. 所以我这边所分享的都是属于你来的， Biarlah Engkau sendiri yang menaruh setiap perkataan-Mu dan firman-Mu di dalam mulut hamba-Mu 来 ini, 每一 Bapa. 句每一话都是从于你来。Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 在耶稣的名，我奉主耶稣的名字，我们祷告， Amin. 阿门。Oke, mari kita sama-sama baca dalam Markus 4, 来，我们一起阅读马可福音第4章21到23节。Oke, Ronald baca. 耶稣又对他们说：“人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下，不放在灯上吗？因为隐藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来的。有耳可听的，就应当听。”23到25。又说：你们所听的要留心，你们所用什么器量给人，也必用什么器量给你们，并且要多给你们，因为有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。Amin. Jadi di sini ya, terang sangat penting untuk kita semua ya. 这里非常的清楚的给我们每一位人。Jadi siapa yang suka hidup di dalam kegelapan di sini? 这里有谁是喜欢活在黑暗里的吗？ Mungkin kalau tiba-tiba tidak ada lampu, tidak ada elektrik, tidak ada matahari, 或者是没有灯啊，家里没有灯，或者外面没有太阳的话，你们会喜欢吗？ apa yang terjadi dengan kehidupan kita? 我们的生活会变成什么样呢？ Mungkin kalau kita berjalan pun harus meraba-raba seperti orang buta. 或许我们走路的时候也要小心，因为怕好像一个瞎的人一样。Sebab kalau kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. 因为如果活在黑暗的话，我们不能够做任何事情。 Tapi hari ini kita mau belajar ketika seorang Kristen hidup di dalam kegelapan, mungkin mereka akan hidup dalam kebutaan rohani. 我们在这边今天就要学到的，就是如果一个基督徒如果活在黑暗里，或许他就没有办法去活出很好的生命。 Jadi jangan sampai kalau kita menjadi orang Kristen, kita tidak mau hidup di dalam kegelapan lagi. 所以，身为基督徒，我们不想要继续的活在黑暗里， Jadi kita mau masuk ke dalam terang kasih Tuhan. 我们要进入神的一个荣光里。 Jadi menurut kalian apa itu pelita? 今天我们来看一下什么是灯呢？ Kalau kita melihat kalau di dalam perjanjian lama kita melihat ya yang namanya pelita itu seperti ini ya gambarnya. 如果我们看旧约的时候，他们所用的灯就像图片上的这个灯。 Jadi Tuhan Yesus menggunakan pelita sebagai perumpamaan
Pelita dalam bahasa Yunani adalah lampas, yaitu obor kain yang digunakan sebagai sumbu dan dicelupkan dalam minyak. Pelita itu biasanya digunakan sebagai penerangan dalam rumah dan juga pada saat pesta perjamuan atau pesta perkawinan. 灯在希腊语的时候是用那个字 lampas，是一种用布做的灯芯，沾上油的火把。这种灯通常在家里、宴会或者在婚礼上都会用到的。Oke, yang kedua kita belajar Tuhan Yesus juga menggunakan pelita sebagai alat perumpamaannya dengan maksud memberitakan terang Injil atau firman Tuhan yang ia beritakan kepada manusia. 主耶稣用灯来表示他的预言，目的是为了向人类传福音，还有神的话。Yang ketiga, Tuhan Yesus juga mengumpamakan firman Tuhan itu sebagai pelita terang di dalam kehidupan orang percaya. 主耶稣也将神的话比喻成信徒生命中的一盏灯。Yang keempat, Tuhan Yesus juga mengumpamakan mata sebagai pelita tubuh. Sebab jika mata yang baik memberikan terang pada tubuh yang berasal dari mata hati, sedangkan mata yang jahat menghasilkan kegelapan, mata yang jahat akan menghasilkan terang karena dari mata turun ke hati dan akan membuahi dosa. 主耶稣也将眼睛比作身上的一盏灯，因为如果善眼给身体带来光明，那么心眼就会生出光明，而恶眼则产生黑暗。哑眼会产生内心的黑暗，因为它从眼睛下降到心脏，并带来罪恶。Jadi betapa pentingnya pelita bagi kehidupan orang yang hidup di dunia ini. 所以，我们看到灯对我们人类来讲是多么的重要。Jadi Tuhan Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan betapa pentingnya pelita di dalam kehidupan orang percaya. 因为主耶稣很喜欢用表示灯来我们显示我们的生命中。 Sebab kalau tidak ada terang, maka kehidupan kita akan selalu tinggal di dalam kegelapan dan kita mudah dikuasai oleh dosa. 因为如果没有了灯，我们就会活在黑暗中，然后很容易被恶魔夺去。 Sebab kegelapan di sini adalah melambangkan dosa 因为这里黑暗比喻的就是罪恶， dan terang itu adalah melambangkan Tuhan Yesus sendiri. 然后光就是主耶稣本人。 Jadi di dalam Lukas pasal ke-11 ayat ke-34 di sini dikatakan, Yesus menyebut mata adalah pelita tubuh, mata yang baik memberikan terang pada tubuh yang berasal dari mata hati, sedangkan mata yang jahat menghasilkan kegelapan. Mata yang jahat akan menghasilkan terang karena dari mata turun ke hati dan akan membuahi dosa. 因为在路加福音第11章第34节，耶稣说：“你眼睛就是身上的灯，你的眼睛若了亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。” Jadi mengapa Tuhan Yesus melambangkan mata adalah pelita tubuh? Setiap apa yang kita lihat, biasanya kita akan menilai, oh itu sangat baik. 所以就是耶稣比喻成灯，我们看灯的时候，我们就这个是好的。 Tetapi kalau mata kita melihat sesuatu yang jahat atau yang tidak baik, biasanya kita akan berpikiran jahat dan kita akan berbuat jahat juga. 当我们看到的东西是黑暗的时候，我们很自然的会做出黑暗的事情。 Jadi kadang-kadang seperti yang jemaat-jemaat kami yang di Indonesia sini, kadang-kadang mata mereka melihat sesuatu yang jahat, selepas itu mereka akan berpikiran jahat dan akan melakukan kejahatan. 就很像我们这些印尼会友的时候，当他们看见一些不雅的东西或者黑暗的东西，他们自然的会向那一个方向做去。 Apalagi kalau jemaat yang orang Kupang, orang NTT, biasanya mereka suka berparti dan mereka akan mabuk minum-minum, dan ketika mereka melihat lawan jenisnya, lelaki yang handsome, perempuan yang cantik, mereka akan mudah tergoda, dan dari pandangan mata itu akhirnya mereka akan melakukan kejahatan. 因为有些会有信心不强烈的，会有看到一些帅哥啊、美女啊，有时候就会就会去很痒，就会想去做一些不应该做的事情。 Jadi kalau mata kita selalunya melihat sesuatu yang baik, seperti setiap pagi kita membaca firman Tuhan dan kita akan menerapkannya di dalam kehidupan kita, maka yang akan kita lakukan adalah kebaikan. 所以或许我们可以改变，就是说我们早晨的时候，如果读的是神的话语，看的是神的光，我们就会活出一个讨神喜悦的一个生命。 Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik, kita harus mengucap syukur dan kita
Ketika kita mengucap syukur, sebenarnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan ciptakan. 当我们看到一些美丽的事情还是很美的时候，我们也要感谢，把感谢给祝福给神，因为这是全部都是神的创作。 Tetapi kalau tiba-tiba mata kita melihat sesuatu yang tidak baik, apakah kita mau menutup mata? 但是当我们看到不雅的事情的时候，是否我们应该闭上眼睛呢？ Sebenarnya tidak. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita tidak usah tutup mata. Sebab kalau kita tengah memandu, kita melihat sesuatu yang tidak baik, kita menutup mata, akhirnya kecelakaan. 所以其实是不是的，我们不应该就是因为看到不雅的东西，我们关眼睛。或许我们如果是在驾车的时候，你关眼睛的话，这样就有事情会发生了。 Sebenarnya ketika Tuhan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik kepada kita, kita perlu berdoa 所以我们应该怎么做？就是看到不雅的时候，我们就应该祷告， supaya apa yang kita lihat itu tidak akan membuahkan kejahatan. 而我们所看到的不会生出果实。 Kalau seperti perempuan melihat laki-laki yang handsome, kita juga akan tertarik. 当女孩子看到一个很帅的男子的时候，可能她会被吸引着。 Begitu juga ketika laki-laki melihat perempuan yang cantik juga akan tertarik. 同样的，男子有时候看到女孩子的时候也会被吸引。 Apakah itu salah? 是否错呢？ Sebenarnya tidak salah. 其实不错的啊，不，他没有不对的。 Sebenarnya ketika kita melihat hal-hal seperti itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita tidak mau memikirkan hal-hal itu melintas di pikiran kita lagi. 我们应该感谢主，因为这是上帝所给的一个这个一个创作。 Jadi ketika mata kita memandang sesuatu, sebenarnya itu adalah baik, tetapi pikiran kita saja yang membuat tidak baik. 是，所以我们看到的是好的，可是我们自己的想法产生一个不雅的一个想法， Kenapa? Sebab tidak ada firman Tuhan di dalam hati kita. 是因为没有了神的话语在我们心里。 Amin. Amen。 Jadi kita tadi membaca dalam Markus 4 ya, ayat ke-21 ya. Mengapa Tuhan Yesus melarang kita supaya jangan meletakkan pelita tersebut di bawah tempat tidur? 那么在马可福音第4章第21节的时候，为什么主耶稣禁止我们把灯放在床底下呢？ Sebab kalau kita melihat ya, kalau seperti kasur seperti ini ya, kalau seperti ini, tempat tidur seperti ini, kita menaruh pelita di bawah kasur itu, apa yang akan terjadi? Apakah akan terbakar? 你想想看，如果我们把那个之前旧约的灯的时候放在床底下，然后什么事情会发生？是否那个床会被烧毁呢？ Atau kenapa ketika Tuhan Yesus melarang tidak boleh meletak pelita itu di bawah katil itu, apa yang akan terjadi? 所以主耶稣象征性的他说不能把灯放在床底下，是什么会发生呢？ Jadi kadang-kadang kalau Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan untuk mengajar kita, sebenarnya kita sedang belajar sesuatu supaya kita boleh melihat apa yang sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan kepada kita. 所以神有时候就会用比喻的来描述一些事情，我们就要去看一下他要描述的、要呈现的东西是什么呢？ Jadi kalau kita melihat tempat tidur ya, tempat tidur di sini adalah melambangkan kemalasan. 所以如果我们看一下床啊，床是象征是懒惰啦。 Saat ketika kita di kamar tidur, kadang-kadang kita terbaring, kadang-kadang itu jam loceng sudah berbunyi, kita 5 menit lagi lah, 5 menit lagi lah. 因为我们在床上的时候就都通常会懒惰，会躺着。如果就算是闹钟响了过后，我们就多几分钟吧，我就多躺一下。 Jadi di dalam tempat tidur kadang-kadang kita ada yang berdoa ya, kalau sudah rajin berdoa mungkin akan berdoa di tempat tidur, tetapi yang tidak suka berdoa masuk kamar tidur saja sudah mau tertidur. 当然有些人会比较勤劳的，就会在床上祷告啦，但大多数的人都会就选择睡多一点。 Jadi di tempat tidur kita boleh memikirkan sesuatu yang baik ataupun memikir yang tidak baik. 当然，所以就是讲床上也不能说是一个好或者不好的一件事情， Tetapi Tuhan Yesus melambangkan bahwa tempat tidur adalah melambangkan kemalasan. 只是在这个比喻中，耶稣把床象征之为懒惰。 Jadi kenapa pelita tidak boleh diletak di bawah tempat tidur? Sebab ianya tidak akan membawa terang kepada siapapun juga. 为什么这样不可以把床放在灯下呢？是因为它不会给任何人带来光明。 Kalau pelita dibawa di tempat tidur, 如 itu 果 tidak akan menyinari kegelapan, makanya kegelapan itu tidak akan berkuasa. 使得光不能照亮黑暗，所以黑暗仍然掌权。
Jika pelita itu diletakkan di bawah tempat tidur, maka sinarnya tidak dapat dilihat jelas oleh orang sekitarnya. 如果灯放在床下，周围的人也看不到它的光。 Jadi simbol pelita adalah melambangkan tentang firman Tuhan, 所以灯象征着上帝的道， yang membawa terang cahaya kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan. 它为所有想要相信主耶稣成为上帝和救主的人。 Sebab kita melihat di sini kalau di dalam Yohanes kita melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia dan manusia itu telah datang ke dunia ini dan manusia itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. 所以我们在约翰福音看到的时候，道已经变成肉身，并来到世上，将人带出黑暗。 Jadi firman itu sendiri yang telah menjelma menjadi manusia dan datang ke dunia untuk membawa terang kepada semua orang yang percaya kepadanya. 然后带来的是神的荣光跟光芒，在每一个人的相信的人的当中。 Oke, kita akan baca di dalam ayat ke-23 sampai ke-25. Saudara boleh baca? 嗯， 23 sampai 25. 23, 25. Terangkan ke baca 23, 25. Itu di sini. 这是你的描述。Hmm. Di sini. 在第23到25节中，主耶稣陈述了国度的原则，信徒不需不断寻求神话语的真理，因为若不这样，那么他们所拥有的就会失去，他们在恩典和信心上的成长，最终可能会动摇和衰退，即使可能发生灵性倒退。即使一个基督徒的信仰所成长，他也可能会经历信仰的失去意义。 Jadi kita melihat di dalam ayat ke-23 sampai ke-25 tadi. 所以如果我们看回第23到25节的时候， Jadi Tuhan Yesus menyatakan sebuah prinsip yang berlaku dalam kerajaannya. 主耶稣把他说了神的国度的原则， Orang percaya harus terus-menerus mencari kebenaran firman Tuhan. 就要不断的继续去寻求真理， Karena jikalau tidak demikian, maka apa yang ada pada mereka itu akan hilang. 因为不然的话，他们拥有的都会被失去的。 Sebab ketika kita melihat bahwa firman Tuhan itu adalah seperti makanan rohani, 就因为神的话语就像粮食一样， jadi kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, 像身为信徒， maka kita setiap hari harus membaca firman Tuhan 我们每一天都应该去阅读神的话语， sebagai makanan rohani kita. 就好像心灵上的一个粮食。 So, ketika kita lapar, kita haus, kita dahaga, kita akan mencari makanan untuk kita makan. 因为我们饿的时候、渴的时候，也会找食物跟水来喝。 Begitu juga dengan kerohanian kita. Ketika kita lapar, dahaga, kita haus akan Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan dan membaca firman-Nya. 我们灵里面也一样，如果我们灵里面干枯或者饿的时候，我们一定要寻求神的话语。 Sebab kita bukan hanya hidup bukan hanya untuk makan roti saja, tetapi apa yang mengenyangkan kita adalah firman Tuhan itu sendiri. 因为我们活着不是为了食物，而是为了神的话语。 Mungkin kalau kita makan makanan biasanya seperti roti, kita akan makan dan kita akan lapar lagi. 因为或许我们吃面包的时候，我们很快就会饿了。 Tapi ketika kita makan makanan rohani, kita tidak akan kelaparan lagi karena itu adalah yang mengenyangkan jiwa dan tubuh kita. 当我们收到的是心灵上的食物的时候，我们就不会再去挨饿。 Jadi jangan berharap ketika orang Kristen sudah masuk Kristen dan tidak membaca firman Tuhan, maka dia akan kehilangan segala sesuatunya. 所以信徒一接受了道，接受了耶稣，如果不成长在神的话语的时候，很容易就会失去信心。 Jadi kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita sebagai orang Kristen, kita harus terus-menerus mencari kebenaran firman Tuhan. 所以神一直告诉我们，我们要不断的去寻求神的道。 Sebab firman Tuhan itu sendiri akan menyinari kehidupan kita. 因为神的道本身就会照亮成一个光在我们生命当中。 Ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan tinggal di dalam kegelapan lagi. 所以如果我们活在神的道理跟真理里面，我们不会在黑暗里。
Kalau kita berbuat jahat pun, firman Tuhan sendiri itu yang akan menyinari kehidupan kita. 就算我们跌倒的时候，神的光也会照亮在我们的生活里。 Jadi firman itu yang selalu setiap hari menyinari kehidupan kita supaya firman itu sendiri yang akan membawa kita ke dalam terang Tuhan. 所以神的话语的光会一直照亮在我们生命中，让我们的生命也会朝向光里面。 Walaupun kita tinggal di dalam penderitaan, 可能我们会活在或者在痛苦里， di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mungkin mengalami berbagai masalah, 我们在生活里可能会遇到很多的挫折， mungkin dalam kesehatan kita, 在我们的身体里，或者我们的身体里， mungkin dalam rumah tangga kita, 或者在我们家里的当中， suami istri ataupun kanak-kanak, 夫妻或者孩子dari mungkin pekerjaan kita ataupun pelayanan kita di gereja. 或者是我们工作，或者是我们在我们的服饰里， Kadang-kadang kita merasa kita sangat menderita. 有时候很痛苦。 Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, 可是当我们阅读神的话语的时候， seperti ada satu sinar yang menyinari kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan yang 就很 baru. 像有一个光照亮在给予我们的力量。 Seperti 2 tahun yang lalu saya sudah operation ya, cancer payudara. 2年前我开了刀， Jadi waktu itu Dr. B memberikan obat yang terbaik kepada saya sebab dia pikir umur saya tidak panjang. 所以我的医生就给我了一个非常强的一个的药，因为他想，我的生命可能不会这么长了。 Tetapi saya hidup sampai sekarang, dokter itu pun kaget. 可是我活到现在，那个医生也很惊讶， Sebab kenapa kalau melihat laporan kesehatan saya, umur saya tidak panjang. 因为如果是看住报告的话，我的岁数其实不应该这么长的。 Tetapi apa yang membuat saya hidup sampai sekarang? 但是我为什么还可以活到现在？ Sebab ada terang Tuhan, kasih Tuhan yang selalu menyinari hidup saya. 所以因为有神的光神的光一直照亮在我的生命当中。 Bahkan Dr. W, kawan baik saya itu berkata, 这个医生是我的好朋友跟我说， saya tidak menyangka kamu hidup sampai saat ini. 我没有想到你会活到现在。 Sebab dia boleh melihat seperti peramal. Hmm. Peramal 就是看到异象。所以他自己本身也会看，好像几乎看到了异象。 Dia melihat ada satu terang dalam diri saya, satu terang yang sangat terang sekali keluar dalam kehidupan saya yang menyinari hidup saya dan membuat saya hidup sampai saat ini. 所以他看到我身体的时候，看到我的时候，就似乎看见了光，然后把这光照亮在生活当中。 Walaupun Dr. B dia belum percaya Tuhan, tetapi dia melihat terang itu di dalam diri saya sangat terang. 虽然这个医生不是信徒，可是他却看到了这个光。 Walaupun saya merasakan kesakitan, 虽然我有时候会病痛上， kadang-kadang saya mau muntah, merasa tidak enak badan, 有时候会吐或者身体不舒服的时候， tetapi ketika saya membaca firman Tuhan, 但每当我阅读神的话语的时候， saya seperti disinari satu terang yang begitu terang sekali membuat saya kuat. 就像一个光线会照亮在我的身体上，然后给予我力量。 Jadi betapa pentingnya firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. 那你可以所见的，神的道对我们的生活里面有多么的重要。 Jadi saudara-saudari seiman, 姐妹们，弟兄姐妹们， jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang yang mau percaya kepada Tuhan, maka dia akan hidup di dalam terang kasih Tuhan. 神说，只要相信主耶稣的，阅读神的话语的，就会活在光明当中。 Tetapi siapa yang menutup hatinya kepada firman Tuhan, 而谁关闭了神的话语的时候， dia akan kehilangan segala sesuatunya. 他会失去所有的一切， Dan apa yang ada di dalam diri orang itu akan diambil oleh Tuhan. 而他所拥有的也会被夺走。 Maka bagi siapa yang bertelinga, ia harus mendengar. 那么有耳的给他听， Semua orang di sini ada telinga ya. 这里所有人都有耳朵，对吗？ Jadi Tuhan Yesus selalu mengatakan, barang sesiapa bertelinga harus mendengar. 所以他说，只要有耳朵的就应该去听。 Kalau kita melihat sejarah kehidupan Raja Saul, 如果我们看一下扫罗王的那个生命的时候， Raja Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, 扫罗当时是被神呼召被使用的， dan ada urapan Roh Kudusnya. 然后是有
圣灵在他里面的。 Tetapi ketika dia tidak taat kepada firman Tuhan, 可是他当不遵守神的话语的时候， tidak mau mendengar perkataan hamba Tuhan, 已经不去听或去读神的话语的时候， jadi apa yang terjadi kepada Raja Saul pada waktu itu? 扫罗王发生了什么事情呢？ Apa yang ada di dalam dirinya itu ditarik balik oleh Tuhan. 他所拥有的都已经被神夺回来了。 Dia adalah seorang raja ya, raja pertama bagi bangsa Israel. Ditarik balik, dilucutkan jawabnya menjadi raja. 他是第一个王，但是也被夺走了。 Dan roh Tuhan yang ada di dalam dirinya itu ditarik balik dan diserahkan kepada Daud. 然后他在里面的灵了已经被夺走，然后交给了大卫。 Jadi jangan bangga ketika kita menjadi orang Kristen. 所以不要以为我们身为基督徒 Jangan sampai kita menjadi buta rohani. 让我们瞎在神的那个灵里。 Jadi kita harus melihat ya, kenapa Tuhan Yesus selalu berkata, yang bertelinga harus mendengar. 所以神为什么耶稣很强调有耳朵的就要必须一直在听？ Sebab ketika kita mendengar, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan dari pendengaran itu timbullah iman dan kepercayaan kepada Tuhan. 因为当神在跟我们说话的时候，我们在聆听的时候，那会造就，然后会给我们带来信心。 Jadi bagaimana untuk dapat hidup di dalam terang Tuhan? 那么我们如何活在神的光中呢？ Jadi yang pertama kita harus mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. 第一就是承认耶稣为救主。 Di sini semuanya sudah percaya Tuhan ya. 这里的所有人都已经信耶稣了吗？ Kenal ya, bukan tahu ya. 不是知道罢了你要认识也知道他是谁啊。 Kita harus mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dulu. 我们来认识这一个耶稣成为救主在我们生命当中。 Oke, yang kedua, 第二， membiasakan diri untuk membaca firman Tuhan setiap 你 hari. 要习惯每天都读神的话语。 Sebab ketika kita membaca firman Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang berbicara dan mengajar kita. 就是因为我们在阅读的时候，其实就是神在跟我们说话的时候。 Oke, yang ketiga, 第三， merenungkan firman Tuhan dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 反省神的话，然后运用在我们生活当中。 Jadi bukan hanya membaca ya, bukan hanya merenungkan, tetapi kita juga menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 所以不只是我们只是阅读，只是读一遍书罢了，而是把它运用在我们生活当中。 Ketika Tuhan berkata, jangan membunuh, jangan berzina, 当神说不要去毁坏， jangan mencuri. 不要去偷窃， Sebenarnya ketika Tuhan mengatakan jangan, itu adalah satu larangan. 所以当他说不要的时候，是一个禁止来的。 Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, ada larangan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kita harus berkata, ya saya akan melakukannya, taat kepada firman-Nya. 所以如果看到阅读神的话语的时候有禁止的时候，你会说是我不会去做它。 Oke, yang keempat, 第四的， menjadikan firman Tuhan sebagai sumber kehidupan, sumber dasar kehidupan kita supaya firman Tuhan itu menyinari kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, supaya kegelapan itu tidak menguasai kita lagi, supaya yang namanya dosa itu tidak menguasai di dalam kehidupan kita lagi. 所以神的话语让它成为我们生命的泉源，让神的话照亮我们的生命，使我们不再生活在黑暗和罪的权柄里。 Saudara-saudaraku semuanya, 弟兄姐妹们， jadi firman Tuhan itu adalah pelita terang dalam kehidupan kita. 所以神的话语就像是一个灯， Jadi kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan tersebut. 所以我们不能活在没有这个道理。 Sebab kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, 如果我们不在真理里面生活了， maka yang namanya iblis selalu menggoda kita, 那魔鬼就会一直去捉弄我们， dan kita tidak ada kemampuan untuk melawannya. 然后我们没有那一个办法去对付他。 Bagaimana kita dapat melawan kuasa iblis kalau kita sendiri tidak ada firman Tuhan? 如果我们没有了道，我们要如何去对付魔鬼呢？ Sebab firman Tuhan itu sendiri adalah pedang bermata dua. 因为神的话语就像两边的剑一样， Firman Tuhan tidak kelihatan tetapi sangat berkuasa.
虽然我们看不到神的道，可是它非常的有力量。 Kenapa firman Tuhan dikatakan sebagai pedang bermata dua? 为什么神的话描述成为一个双边的剑呢？ Sebab kuasanya itu tidak tertandingkan. 因为它的那个力量是它的力量是没有办法被无视的。 Jadi kita melihat kalau kita sebagai orang Kristen tidak ada firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sehari-hari, 所以我们如果看到信徒没有了神的话语在我们生命当中时， maka selama-lamanya kita tidak akan melihat yang namanya terang Tuhan. 久而久之我们看到神的光。 Jadi kita melihat firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, 当我们看到神在我们人生设一个指南的时候， sebab melalui firman Tuhan, Tuhan sendiri sedang membimbing kita untuk masuk ke dalam kebenaran Tuhan, 神其实在带领我们去到他的光里， menuntun kita untuk masuk ke dalam terang kasih Tuhan, 引导我们进神的光明之中。 sebab hanya firman Tuhan yang mampu membawa kita keluar dari kegelapan, 因为唯有神的话语能够把我们从黑暗里带出来， sebab firman Tuhan itu sendiri yang mampu membawa kita masuk ke dalam terang Tuhan. 因为只有神的话语也可以带我们进入神的光明。 Dan orang akan melihat ketika orang itu percaya kepada Tuhan, kita melihat dari buahnya, orang itu akan berubah menjadi manusia baru bagi Tuhan. 然后世人会看到我们的时候，就会看到，我们就有一个新的光，然后变成一个新的生命。 Amin. Amen。 Jadi kita mau belajar membaca firman Tuhan setiap hari supaya firman Tuhan itu sendiri yang menerangi kehidupan kita sehari-hari. 所以我们要一直阅读神的话语，然后把神的话语照亮在我们的生命当中。 Amin. Amen。 Mari kita sama-sama berdoa. 我们来祷告。 Bapak, sekali lagi kami datang ke dalam hadirat-Mu, Bapak. 神，我们再一次来到你的同在里。 Terima kasih Bapak karena Engkau sendiri yang tadinya firman telah menjelma menjadi manusia. 谢谢你的话语跟刚才所分享给我们。 Terima kasih Bapak karena Engkau sendiri yang telah membawa terang kasih Tuhan di dalam kehidupan kami orang yang percaya. 感谢你把慈爱跟光中带来给我们世人。 Terima kasih Bapak karena Engkau sendiri telah membawa kami dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang dunia-Mu, 感 Bapak. 谢你把我们从黑暗里夺走，然后带进神的光明里。 Terima kasih Bapak karena melalui firman-Mu ya Bapak, Engkau sendiri yang menuntun kami untuk keluar terlepas dari kegelapan tersebut. 谢谢你的话语引导我们走出这个黑暗当中。 Kiranya Engkau yang membuka hati kami, telinga rohani kami Bapak pada hari ini. 而你是开启我们的心跟我们的耳， Apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari hari ini Bapak, 我们所听的、所学的，今天 akan menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita, 会不断的祝福我们，在我们 keluarga 生 kita, 活，我们的家人们 dan juga pelayanan kita Bapak. 和我们的服饰。 Kami tahu kami tidak mampu hidup tanpa firman-Mu Bapak. 我们知道没有你的神的话语的时候，我们没有办法活下去。 Berikan kami satu kerinduan yang baru Bapak, 给我们新的一个启示， supaya kami selalu rindu untuk membaca firman Tuhan-Mu, 让我们一直会不断的去阅读你的 supaya 话 kami 语， selalu mengenal-Mu dengan lebih dalam lagi 让我 Bapak. 们更多的认识你。 Terima kasih Bapak. 感谢你，主耶稣， Engkau berkati gereja New Era Siat ini Bapak, 你祝福这个教会， supaya setiap hati yang mau melayani Engkau di dalam gereja ini Bapak, Engkau akan memproses mereka untuk membawa mereka masuk ke dalam terang dunia-Mu. 让所有服侍的人都会被照亮，然后在光明当中里， Berikan hikmat dan kepandaian kepada mereka Bapak, 给他们智慧， supaya mereka bisa bertumbuh di dalam iman bersama Yesus Tuhan. 然后一直在服侍，也在信心里面成长。 Terima kasih Bapak. 感谢你，阿爸天父， Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. 奉主耶稣的名字，我们祷告。 Amin. Amin.